استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا أعبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا أنت وأنا أعبدك وأنا على عهدك بك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت ولك بنعمتك أبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجى من الله إلا إليه أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT pada malam ni Allah izinkan kita sekali untuk kita berada bersama-sama dalam siri majlis munajat umat. Alhamdulillah. Dan mana bertepatan dengan majlis munajat umat ni yang kita telah lazimi pada setiap malam insya-Allah. Maka bertepatan pada malam ini jatuh padanya malam nisfu Syaban. Yang pertama, kita beramal, menghidupkan amalan itu adalah menjadi kelaziman. Kita nak lazimkan, kita nak hidupkan malam supaya apabila padanya ada malam-malam yang keutamaan, maka kita telah pun melazimi menghidupkan setiap malam. Alhamdulillah. Itu satu kelebihan. Antara sebab untuk kita setiap malam kita hidupkan malam khusus, yakni setiap malam kita memuzakarah, kemudian kita melazimi dengan amalan biqiraatil suratul Fatihah, 7 qiraat 14 riwayat. Apabila pada malam itu, malam-malam tersebut, terutamanya contoh malam Jumaat, contoh malam-malam ini, contoh malam nisfu Syaban, dan nanti malam Lailatul Qadar insya-Allah, malam nanti Aidul Adha, Aidul Fitri insya-Allah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala alaih, yang mengatakan bahawa malam-malam ini punya kelebihan, yakni mustajab doa. Dan kita telah pun lazimi dari awal insya-Allah.
Dan kita tak nak beramal itu sekadar mengikut musim ataupun mengikut waktu tertentu. Kita nak melipat ganda lagi. Bila datang waktu-waktu penting ini, kita lipat gandakan lagi. InsyaAllah jemaah sekalian. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah pada malam yang penuh barakah ni, kita dapat Allah beri peluang dan ruang untuk kita bersama-sama dalam siri munajat umat sempena nisfu Syaban. Malam munajat umat nisfu Syaban. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis Nabi SAW berkenaan tentang bulan Syaban. Bulan Syaban. Ya, ini kata Nabi SAW daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu an, beliau berkata, wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa dalam satu bulan sebagaimana engkau berpuasa dalam bulan Syaban. Bulan Syaban Nabi, antara amalan Nabi banyak berpuasa. Nabi memberi syarat bahawa supaya orang alert. Sebab antara bulan yang Nabi kata kita akan terleka. Zalika syahru yaghfulun nas anhu baina Rajabi wa Ramadan. Wa huwa syahru turfa'u fihi al-a'mal. Dan di sinilah ada yang Nabi kata, itulah bulan yang mana manusia sering lalai akannya, iaitu bulan yang berada di antara Rajab dan Ramadan. Bulan tersebut adalah bulan yang diangkat amalan. Bulan Syaban. Apakah bulan itu? Bulan Syaban. Diangkat amalan-amalan dan Nabi suka ketika amalanku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa. Rawahu An-Nasa'i, kitab puasa, bab puasa Nabi SAW. Dalam Hasyiah Ibn Al-Qayyim bagi Sunan Abu Daud, amalan diangkat dan dibentangkan kepada Allah SWT. Amalan tahunan diangkat pada bulan Syaban sebagaimana dikhabarkan oleh baginda Nabi SAW, dan amalan mingguan pula diangkat pada hari Isnin dan Khamis. Isnin dan Khamis amalan rotation mingguan. Syaban semua ini tak ditetapkanlah malam nisfu Syaban ke tapi Nabi kata malam bulan Syaban. Boleh jadi malam nisfu Syaban sebab malam ni malam kemuliaan kan, yang Allah muliakan. Ada hadis tentang bagaimana malam ini yang mana daripada Musa al-Ash'ari radhiyallahu an bahawa Nabi SAW bersabda, Inna Allah la yattali'u fi laylatin nisf min Sya'ban fayaghfiru li jami'il khalqi illa li musyrik aw musyahid. Sesungguhnya Allah SWT melihat pada malam ni, ini malam Syaban, kemudian mengampunkan semua makhluk ni. Masya Allah. Tengok malam ni jemaah sekalian, Allah ampunkan semua. Tadi kuliah maghrib, siapa dengar? Kita tengok antara kemuncak amalan. Kita nak beramal apa? Apa amalan kita nak buat? Amalan nak minta ampun jemaah sekalian. Kata almarhum Tuan Guru Datuk Seri Abu Hasanuddin Al-Hafiz rahimahullah ta'ala, mudah-mudahan Allah rahmati beliau, takkan beliau di kalangan orang yang saleh dia masuk syurga tapi hisab, amin ya rabbal alamin. Beliau kata apa? Nak mati husnul khatimah. Macam mana katanya? Nak mati husnul khatimah bukan dengan banyak amal, tapi tiada dosa. Husnul khatimah itu adalah mati dalam keadaan diampunkan dosa. Allahu Akbar. Dan malam ini malam yang dinamakan Lailatul Maghfirah, malam keampunan. Mudah-mudahan diangkat buku amalan kita setahun, lalu kita minta ampun pada Allah. Allah SWT ni maha hebat, sekalian. Hebatnya Allah Ta'ala dengan menamakan dengan namanya, dengan nama Maha Pengampun. Allah ni sukakan keampunan. Ka'afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Betapa hebatnya, sekalian, kita datang bawa dosa, Allah Maha Pengampun. Allah melihat kita dengan dosa. Kita kena melihat Allah dengan Maha Pengampun. Allah melihat kita dalam keadaan lemah. Kita melihat Allah dalam keadaan kuat. Maha kuat. Allah sedang melihat kita dalam keadaan kita sakit. Kita melihat Allah dalam keadaan yang Maha menyembuh. Itu cara. Dan ada amalan yang kita nak kongsikan dengan kefahaman, yang kita nak kaitkan dengan tauhid. Jadi jemaah sekalian,
Kita sebelum kita malam ni kita cuba syarahkan sikit, kita berhenti 12.30 insya-Allah. Ada setengah jam. Pertama saya nak syarahkan sikit, nak kongsi tentang kita nak tekankan malam pengampunan, semua diampunkan. Jemaah sekalian, semua jemaah sekalian. Ini satu tawaran yang sangat hebat. Semua diampunkan kecuali dua golongan. Golongan musyrik, golongan orang yang buat syirik, dan golongan yang bermusuh. Baik. Kita akan bahaskan sikit tentang syirik dan bagaimana langkah-langkah kita nak atasi syirik dalam konteks pemahaman tentang hakikat kehidupan jemaah sekalian. Ini penting ni masalah. Kita tak sedar ni, tak sedar. Kita mungkin tahu tapi tidak menghayati. Jadi antara perkara yang mesti kita tekankan di sini adalah bagaimana kita nak meletakkan kerisauan yang paling utama itu adalah syirik. Dia letak nombor satu syirik. Kemudian kita nak doa bagaimana Nabi ajar macam mana bila risau kita kena minta doa. Jadi malam ni kita nak fokus supaya kita tak nak ada berlaku syirik tanpa sedar. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Nampak? Jadi jemaah sekalian, di sini jangan pergi kepada orang yang tak solat ke, yang tak apa ke, al-fitrah. Kita fokus Allah, Nabi kata yang syirik dan bermusuhan. Jadi katalah orang tak solat, kemudian dia minta ampun, Allah ampunkanlah. Ceritanya minta ampun tu bukan kata kita duduk. Sebab tu malam ni ingat bukan kata Allah ampunkan semua hamba-hambanya kecuali dua golongan tadi. Dan nama pun Allah ampunkan, maka didahuluilah kita dengan meminta ampun. Okey. Meminta ampun. Jadi Allah mengampunkan semua orang yang meminta ampun. Tak kisahlah dia tak solat ke, dia tak apa ke. Yang penting jangan dua buat benda ni. Tapi kalau dia tak solat, malam ni terbuka hati dia, ya Allah, aku tak solat lama dah, aku nak minta ampun, ya Allah. Allah ampunkan. Kemudian qada balik mana yang tinggal. Kemudian jangan lagi melakukan dosa tersebut. Baik. Ada orang yang malam ni dia tak buat apa-apa, dia malah berjoget pun dia, ikut konsep pula. Dia tak dapatlah keampunan. Macam mana? Dia tak minta. Allah takdirkan kita meminta ampun. Jadi kita tak minta. Rugilah. Ada orang yang minta, tapi dia ada dua sifat tadi. Syirik dan bermusuh. Tak ada. Dia syirik, dia minta ampun ni. Tapi syirik dan bermusuh. Tak dapat. Berdasarkan hadis. Baik. Baik jemaah sekalian, sebelum kita syarahkan sikit, kita mulakan dulu dengan apa yang telah kita lazimi. Mungkin yang baru malam ni, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum di TT dan di FB. Pertama, bantu sebarkan supaya ramai lagi yang bermanfaat untuk bersama-sama dengan majlis kita. Majlis ni jemaah sekalian, bukan hanya pada malam nisfu Syaban saja. Kita akan majlis munajat umat ni pada setiap malam. Dia akan jadi malam munajat umat nisfu Syaban, munajat umat Lailatul Qadar, munajat umat Rajab, munajat umat Isra Mi'raj. Dia akan jadi macam itulah. Jadi munajat umat ni akan ada pada setiap malam. Jemaah sekalian, doa silahul mukmin. Apabila seseorang itu dia kenal Allah Ta'ala, dia kenal kerana dia tidak boleh tidak mesti dengan Allah. Kita datang bawa dosa, kita datang bukan bawa amal kita. Walaupun amal kita Allah adakan, tapi kita lebih besar untuk merasakan bawa dosa. Jadi doa itu adalah wasilah kita. Jadi Allah istiqamahkan, kalau sesiapanya istiqamah dalam bermunajat kepada Allah, apatah lagi dengan istighfar, maka ini satu rahmat yang besar. Alhamdulillah, munajat umat ni telah pun Allah izinkan untuk terus bersiaran sehingga ke malam ini, malam ni Syaban ni. Syukur alhamdulillah jemaah sekalian, mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita pada malam ni untuk supaya Allah jaga pelihara majlis kita, kuliah kita, walaupun dalam berbagai bentuk ancaman
Allah melihat kita dengan keadaan dosa. Kita jangan melihat orang berdosa. Biar Allah je melihat. Kita melihat manusia dengan keampunan. Barulah tak ada bermusuh. Ingat, dosa yang tak diampun malam ni adalah orang yang bermusuh. Orang tengok orang ada je tak kena. Kita tengok orang dengan keampunan Allah. Bukan tengok orang dengan dosa orang. Orang ada dosa, kita tengok dengan keampunan Allah. Allah ampunkan dosa dia. Malah bukan cari dosa dia lagi. Itu bersalahan, tajasus. Tak boleh, haram hukumnya. Malah menimbulkan permusuhan. Jadi Allah sedang melihat kita dalam keadaan kita berdosa. Namun kita melihat Allah dalam keadaan Maha Pengampun. Jadi sebanyak mana dosa manusia hari ini, kita lihat Allah Maha Pengampun. Selagi mana orang itu nak meminta ampun. Jadi kata guru saya, Tuan Guru Liza kata apa? Kau nampak dosa orang, tapi kau nampak dia minta ampun. Dosa orang kau nampak, kadang-kadang cari lagi ada. Ini saya orang kata apa, terpana kena. Dia minta ampun kau nampak. Kadang-kadang itu susah kita nak identify seorang kan. Tapi kalau nak tengok dia ni macam mana kedudukan dia, Allah akan kekalkan dia dalam keadaan sentiasa berminta ampun pada Allah. Munajat, tak tinggal. Dia berdosa tapi dia tahu Allah Maha Pengampun. Maka dia tidak akan tinggalkan munajat pada Allah Ta'ala. Baik jemaah sekalian. Baik. Kita mulakan dengan bikira suratul Fatihah, bikiraati suratul Fatihah. Kemudian 2 ayat suratul Baqarah 285 286. Kemudian suratul Kahfi 1 hingga 10. Dan kita akan tutup dengan munajat umat 7 qiraat 14 riwayat pada malam yang mana kata Al-Imam Syafi'i rahmatullahi alaih malam mustajab doa. Yang mana malam Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat bagi yang meminta. Jadi kita ambil peluang ini dengan bersungguh-sungguh agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh hajat kita di masjid, insya-Allah. Baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. InsyaAllah kita teruskan dengan munajat umat bi qiraatil suratul Fatihah sab'a qiraah, 7 qiraat, 14 riwayat. Bagi jemaah yang mungkin baru ikuti pengajian kita pada malam ini, jemaah sekalian, saya akan membacakan suratul Fatihah dengan qiraat 7 ataupun 7 qiraat, yang mana akan ada perubahan pada beberapa kalimah, yang mana berubah pada sebutan tapi tidak berubah pada maknanya. Jadi mungkin boleh ikut je, insya-Allah. Dan pada penghujung nanti 9 kali bacaan, pada penghujung yang terakhir saya akan membacakan doa khusus tawassul bi suratul Fatihah. Dan insya-Allah ketika saya mengulangi sebanyak 3 kali nanti, nas'aluka'an, ketika itu bisirri, berdoalah fi kulli hajat. Ini doa yang diberikan oleh Sayyidul Fadilah Datuk Syekh Salahuddin Omar Qari bagi yang mempelajari 14 riwayat, 7 qiraat. Jadi saya dah minta izin kepada Sayyidul Fadilah Datuk Syekh Salahuddin Omar Qari untuk dibacakan secara terbuka, dan ambillah manfaat terutamanya pada malam Nisfu Sya'ban ini. Malamnya Allah kabulkan hajat, insya-Allah, kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam kitab mengatakan doa mustajab ada pada 5 malam, iaitu malam Jumaat, malam Aidil Adha, malam Aidul Fitri, malam awal bulan Rajab, dan malam Nisfu Sya'ban.
InsyaAllah jemaah sekalian, kita doa sungguh-sungguh atas segala hajat yang kita hajatkan, agar Allah SWT dengan kekuasaannya, dengan kudrat dan iradatnya, dengan zat kesempurnaannya, Allah kabulkan hajat kita insyaAllah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب khususnya semua jemaah yang ada pada malam ini ya Allah, di malam yang penuh barakah nisfu Sya'ban ya Rabb. نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب semua jemaah ya Rabb ya Rabb seluruh dunia ya Allah bebaskan Allah ya Allah. نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب يا أرحم الراحمين يا الله يا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah, sedang jemaah yang muliakan Allah SWT, selesai sudah munajat umat kita malam munajat umat nisfu Sya'ban yang kita telah bacakan tadi jemaah sekalian, itu tawassul dengan suratul Fatihah fi kulli hajat, bagi setiap hajat. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan dia menjadi asbab untuk kita terus membina hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui doa yang tidak putus-putus, keyakinan yang tak pernah henti-henti untuk kita meneruskan kehidupan ini, insya-Allah jemaah sekalian. Baik, sebelum kita akhiri majlis kita pada malam yang penuh barakah ni, sebagaimana saya tekankan tadi, baik. Jemaah sekalian, bila sebut tentang syirik, ia bukan satu perkara yang boleh diambil mudah, boleh diambil enteng. Tidak boleh, jemaah sekalian. Kita nak beramal, tapi amal kita kena amalan yang bersih. Maka caranya adalah pertama-tama dan
selama-lamanya adalah mempertahankan keyakinan dengan sentiasa memerhatikan bagaimana konteks percakapan kita, penglihatan kita, yang mana ia boleh menjadi penyebab kepada kerosakan yang lebih besar, yang mana ia semua berpunca daripada apabila kita rujuk kepada perbuatan dosa syirik ini. Baik jemaah yang muliakan Allah SWT. Baik. Dalam konteks bila sebut tentang tawaran yang Allah berikan, iaitu keampunan, maka keampunan ini hanya terpakai pertama yang mana Allah SWT memberikan bagi Nabi Muhammad SAW, mengatakan bahawa jemaah sekalian, apabila melihat tentang nisfu Sya'ban itu, malamnya itu padanya adalah malam keampunan. Baik. Tapi diampunkan semua yang meminta ampun kecuali yang syirik. Jadi kita bincang mukadimah tadi. Yang musyrik. Maka kita kena letakkan satu perkara yang sangat penting. Sehingga kan kita pada malam ini terutamanya kita mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada dosa yang paling utama, yang dosa yang paling besar yang boleh menyebabkan pelakunya itu boleh sampai tak terkeluar iman dia. Wa na'udzubillahi min zalik. Itulah dosa syirik. Dan syirik yang paling kecil itu adalah syirik khafi, iaitu ar-riya. Jadi jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ianya berpunca daripada apa? Da'ful iman, iman yang lemah. Ia berpunca daripada rasa takut pada Allah yang tidak kuat dan tidak mantap. Pertama daripada lemah iman disebabkan oleh seorang iman yang lemah itu kerana apa? Kerana padanya sudah terikut dengan hawa nafsu. Yang kedua, yang pertama sekali jahil. Yang kedua da'ful iman, lemah iman. Yang ketiga taklid, ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Malah boleh jadi syirik bercampur taat. Terdapat sekelintir manusia melakukan amalan syirik bercampur dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, dalam beramal tapi masih lagi mengatakan bahawasanya seakan ada kekuasaan lain yang boleh mengubah hidup kita. Kekuasaan atas diri, kekuasaan atas usaha, kekuasaan macam-macam. Walhal hakikatnya yang mengubah hidup kita itu adalah hanya sahaja Allah SWT melalui berbagai-bagai cara ini sekalian. Jadi alhamdulillah, maka kita akan tumpukan untuk kita perhatikan syirik. Yang mana syirik ini satu perkara yang boleh menyebabkan pelakunya itu mempunyai amalan tapi amalan yang rosak. Bila sebut tentang syirik, syirik asghar, syirik akbar, syirik kecil dan syirik besar. Dan menumpukan kepada perbahasan syirik kecil. Syirik kecil. Disebut tentang syirik kecil, itulah yang mana Nabi bagi tahu ar-riya. Bermula dengan riya. Daripada riya itu kita boleh faham bahawasanya amalan yang kita lakukan itu untuk dilihat orang. Sebab ra'un, untuk dilihat, untuk diketahui sum'ah. Biar orang bercakap pasal amalan kita. Ini semua adik-beradik. Ada yang beradik daripada bibit-bibit syirik. Malah jemaah yang memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, segala penyakit hati ni, masalah penyakit hati. Penyakit hati ni boleh dikatakan bahawasanya ianya tidak lain tidak bukan apabila padanya itu ada syirik. Jadi syirik inilah menjadi pendorong kepada berlaku dosa-dosa yang lain-lain. Jadi pada malam yang penuh barakah ni, kita fokus untuk minta ampun. Agar Allah ampunkan kita daripada kesilapan dan kesalahan kita. Dan kita terus minta berlindung daripada Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lam. Syirik lain, tidak memaafkan lain. Tidak memaafkan itu adalah sifat hati. Tetapi ianya ada adik-beradik.
Kita bersuntuk nak memaafkan tapi tak mampu nak memaafkan. Sebab apa? Sebab apa tak mampu? Sebab kita melihat diri kita ini ada kelebihan. Diri kita ini ada satu, orang kata apa, dia mesti bila sesuatu kena kat kita, bila nampak diri kita ni yang menentukan, aku tak sepatutnya kena macam ni. Datanglah sifat tu. Keakuan. Sebab dia telah melihat, dia tidak meletakkan, mengesahkan Allah Ta'ala. Adik-adik ada kaitan lah. Syirik dan bermusuh. Sebab apabila kita berusaha dengan makhluk dan nak dilihat, kita nak dilihat, bila tidak dilihat ataupun tidak berdampak apa-apa yang kita nak pada makhluk, ataupun kita menganggap bahawa diri kita ini itulah hilang dalam satu bahagian yang mana bahagian itu kita sangka kita punya. Sebab itu jangan letakkan nak maafkan tapi tak mampu. Sebab soal mampu tu memang langsung tak mampu. Sebab maafkan sifat kita, sifat Allah. Nampak diri kita. Jadi kita mohonlah kepada Allah, ya Allah jadikan aku orang yang pemaaf. Ya Allah beri kekuatan hatiku. Kan tadi kita dah bincangkan. Bukan, dia tidak perlu syarat untuk orang tu maafkan kita balik. Yang penting kita tiada masalah dengan orang tu dah. Ni bermusuh ni bermaksud kita pun ada masalah, dia pun ada masalah. Jadi tugas kita adalah meminta maaf. Bukan mesti kena kita minta maaf, orang tu tak maafkan. Itu nanti dia kena jawab dengan Allah. Kenapa tak nak maafkan? Sedangkan orang tu dah mau minta maaf. Ustaz bagaimana sekiranya kita maafkan dan dalam masa yang sama menjauhi dia pada dipulakan perceraian. Kita dalam konteks memaafkan ini, dalam konteks hati kita betul-betul melepaskan. Bukan memaafkan tetapi tidak boleh melupakan. Ustaz macam mana tak boleh melupakan? Payah je. Okey. Sebab kita tak minta sungguh-sungguh dekat Allah. Kita nampak tadi kita. Konteks sakit yang kita lalui tu, kita bagi nisbah sakit fizikal ni, sakit beranak. Sakit beranak. Macam mana seorang ibu sakit beranak tu? Ya Rab, bukannya senang, sakit. Tiba Allah boleh cabut, kita lupa. Lupa. Mana Allah hilangkan. Sebab tu macam sedih. Minta sedih. Kita sedih. Minta hilangkan. Sebab ikut bukan sifat kita. Ini kadang-kadang kita nampak diri kita. Minta Allah hilangkan. Minta Allah lupakan. Minta Allah kuatkan. Jemaah sekalian. Allah melihat kita dengan sifat yang lemah. Kita melihat Allah dengan sifat yang kuat. Jadi, bila kata kita melihat dengan manusia itu dengan sifat penuh dengan kekurangan, kita kena melihat Allah Ta'ala dengan sifat kesempurnaan. Saya maafkan awak tapi tak boleh tengok muka awak. Maknanya kita masih menyimpan. Kalau dah maafkan, maafkan. Bukan tak boleh melupakan. Macam mana tak boleh melupakan? Mana masih belum kita melepaskan dengan sepenuhnya. Memang susah nak memaafkan orang bersama dengan kita. Sebab apa? Sebab kita nampak diri kita berusaha dengan makhluk je. Kita lupa. Kalaulah kita hari ni fikir contoh, yang bermusuhan, soalnya kita lah yang jangan bermusuh. Dia nak musuh dengan kita, tu lantak dia lah. Sebab apa? Sebab kita nak jaga hati kita dengan Allah. Kita nak Allah ampunkan kita. Kita nak Allah ampunkan kita dengan kita memaafkan orang. Bukan sebab kita nak orang maafkan kita. Tak, kita yang kena maafkan orang. Yang tunggu dia maafkan, mungkin dia akan marah ke, dia bengkak hati ke. Yang penting kita tak ada dah masalah dengan dia. Sebab apa? Sebab tadi rujuk kuliah maghrib tadi. Sebab kita bimbang ada elemen syirik itu berlaku. Bermula dengan kita berusaha dengan makhluk dan nak dilihat oleh makhluk. Dan kita berharap habuan daripada makhluk. Biasanya ada konflik ni sebab ada kesepakatan yang tak tercapai. Tapi kalau kita tidak harapkan apa-apa habuan daripada makhluk, maka kita sukar untuk bermusuh. Sukar. Sebab kita tak berharap kepada makhluk. Hang nak tolong pun okey. Tak tolong pun tak apalah. Baik Ustaz, saya dah cuba nak maafkan dia. Tapi hati saya rasa sakit dengan katanya itu. Ya Allah, sebab nampak diri kita. Macam inilah Puan Hasmah Majid. Saya cakap tu kan. Kalaulah kita nampak syurga depan mata kita sekarang, adakah kita nak guna statement tu?
Kalau kita nampak syurga depan mata kita sekarang, adakah kita nak gunakan statement, saya ni tak susahlah nak maafkan orang? Atau kita sedang dihijab oleh dunia? Kita masih melihat kehilangan ataupun kesan dunia yang berlaku hari itu. Kata-kata dia, benda yang diambil daripada kita. Sebab kita rasa macam kita dah rugi. Walhal Allah menjanjikan orang beriman tiada kerugian. Jadi besarkanlah akhirat. Kalau nampak akhirat tu, nampak syurga tu kan, besarkanlah. Maka kita tak akan buang masa untuk kita mempertahankan sifat yang tak sepatutnya. Allah tak nak sifat tu. Kita berusaha dengan Allah. Ini kata malam ni 10 Syaban ni. Kita berusaha dengan Allah, bukan berusaha dengan makhluk. Jadi Allah tak nak kita ada sifat itu, maka kita buanglah. Kenapa nak pertahankan? Kenapa kita masih nak pegang sifat itu pada kita yang tidak memberi apa-apa manfaat? Saya cuba Ustaz, tapi jangan kata saya cuba, minta dekat Allah. Saya ni, kita ni tak ada daya. Sebab tu tak selesai masalah. Kita minta saya nak lupakan. Tak, ya Allah, hilangkanlah. Hilang, minta Allah hilangkan. Jangan nampak diri kita yang orang kata apa, yang orang kata apa, nak semua kita. Tak, Allah tahu kita tak boleh. Maka caranya adalah berbalik kepada Allah Ta'ala. Berbalik kepada Allah Ta'ala. Berbalik kepada Allah. Sakit itu kerana kita melihat diri kita. Sebab tu sakit. Cuba melihat bahawasanya Allah yang mentadbir semuanya. Maka di saat kita boleh rasa sakit, di saat kita boleh rasa sihat, kan? Allah yang mentadbir sihat dan sakit. Jadi minta Allah sihatkan hati kita lah daripada sakit itu. Ya Allah, sihatkan hati aku, ya Allah, daripada kesakitan. Ni malam ni 10 Syaban, malam mustajab doa, minta. Jangan kita duk pertahankan. Jangan kita pertahankan keadaan kita yang seakan kita mengiyakan. Dah. Kita ada Allah. Allah yang menentukan, bukan kita. Saya tak boleh lah Ustaz. Tengok, kita dah tentukan. Saya sakit lah, kita tentukan lagi. Saya tak mampu lah, kita tentukan lagi. Cuba, biar Allah yang tentukan. Ya Allah, kau tentukanlah hati aku ini, hilangkan kesakitan. Jangan lagi bersandar pada diri, menetapkan pada diri kita. Kita letakkan ketetapan, sedangkan ketetapan bukan milik kita. Allah yang menetapkan. Jadi jemaah sekalian, hebat Allah Ta'ala ni. Tengok, punya sifat yang maha pengampun. Kita datang bawa dosa, Allah ampunkan. Jadi jangan jadikan dosa sebagai perkara yang menyebabkan kita putus harapan. Allah kata jangan. Kerana akulah yang mengampunkan. Ustaz, saya tak ada amal nak bawa. Ya, bawa dosa tu. Memang kata bukan nak tunjuk amal tu, tak. Bawa dosa tu. Ya Allah, malam ni Allah, aku bentangkan seluruh dosa-dosaku, ya Allah. Ya Allah, di saat engkau sedang melihat aku punya banyak dosa. Pegang ayat ni. Ya Allah, ni, mari kita tutup. Ya, kita tutup. Okay. Ini antara ilham yang hari Jumaat tu saya dah kongsikan di surah Al-Mujtaba di Kepong. Saya kongsikan balik. Ilham Allah bagi, ya. Ilham dari ilmu yang kita kembangkan. Wasilah guru lah. Baik. Jemaah sekalian. Satu sifat yang kita kena ada dalam diri kita. Yakin. Yang tidak boleh ada berbelah bagi. Sebab tu kena selalu duduk dalam perbahasan tauhid. Supaya kita kenal, Allah kenalkan diri dengan sifatnya. Baik. Allah maha melihat. Allah melihat kita dengan sifat hamba. Kita melihat Allah dengan sifat pencipta. Ayatnya macam ni. Ya Allah, Engkau melihat aku dengan keadaan aku penuh dosa. Namun aku melihat Engkau dengan sifatnya Maha Esa, Maha Pengampun. Ya Allah, Kau sedang melihat aku dengan keadaan aku penuh dengan kesakitan.
Namun ya Allah, aku melihat engkau dengan sifat yang maha menyembuhkan. Ya Allah, engkau sedang melihat aku dengan sifat yang penuh dengan ketidaksempurnaan. Ya Allah, aku melihat engkau dengan sifat yang penuh kesempurnaan. Ya Allah, kau sedang melihat aku dengan penuh dengan kesempitan, hutang, fakir, miskin. Namun aku sedang melihat engkau ya Allah dengan sifatmu yang maha kaya. Maka ya Allah, dengan sifatmu yang maha kaya, dengan sifatmu yang maha penyembuh, dengan sifatmu yang maha kuat, sembuhkan aku, kayakan aku, rezekikan aku. Itu tawasul dengan sifat Allah. Memang Allah lihat kita dengan sifat manusia. Kita melihat dia. Ini kan kita kata hadis kursi, ana inda zanni abdi bi. Aku menuti sangkan hamba-Ku terhadap aku. Jadi kita sangka kita lihat Allah macam mana? Lihatlah Allah dengan sifatnya. Sebab tu kena belajar tauhid. Datang besok kelas. Sempena ni 10 Syaban besok ya. Kita ada lagi kelas. InsyaAllah. Jemput hadir. Mana yang area berdekatan. Pengajian tauhid. Besok kita masuk Qudrah Iradat. Saya dah ulang dah Puan Asmah. Kenapa guna saya cuba lagi? Buanglah diri tu. Udah-udahlah. Saya minta maaf saya guna bahasa tu. Udah-udahlah nampak macam kita ni macam. Macam mana saya cakap Saya cuba nak maafkan. Macam kita ni macam tak layak untuk kena gitu. Macam teruk no. Macam aku ni perfect sebenarnya. Dia ni buat aku ni. Saya cubalah. Janganlah tak saya dah. Malam ni malam nak cerita tentang Allah. Bukan cerita tentang diri kita dah. Nak cerita tentang dosa kita, nak cerita tentang pengampunan Allah. Bukan cerita aku larat ke, aku tak mampu ke. Lah, bukannya mas sekalian. Ni malam Allah nak ampunkan. Bermusuh tu Allah tak ampun. Rugi. Satu kerugian. Kenapa nak pertahankan benda yang terang-terang rugi? Jadi nampakkanlah kuasa Allah. Itu maksud saya. Dah tahu kita lemah. Tak payahlah nampak saya tak boleh. Saya dah tahu kita tak boleh. Serahlah ya Allah. Aku lemah. Namun engkau bantu aku. Engkau punya sifat pemaaf. Berikan kemaafanmu. Berikan hati yang kuat untuk memaafkan. Bukan saya lagi dah. Allah. Minta kekuatan pada Allah Ta'ala. Supaya kita tak termasuk dalam golongan yang bermusuh tadi. Hati-hati. Tak maaf. Dalam bab akidah kena macam tu. Buat asma dan semua. Kita kena tegas. Kita jangan mainkan perasaan. Ini zaman orang meluahkan perasaan. Orang melayan perasaan. Orang membesar-besarkan perasaan. Sehingga perasaan itu akhirnya menghancurkan kita. Merugikan kita balik. Akhirnya kita menjadi orang yang rugi. Jadi jemaah yang muliakan Allah SWT. Jadi saya simpulkan tadi. Dengan keadaan situasi hidup kita yang sedang diuji dengan berbagai perkara. La tusyrik billah. Jangan menyekutukan Allah. Jangan letak ada Tuhan lain. Ada kekuasaan lain. Terutamanya kuasaan pada diri ni. Macam mana maksud? Macam kita yang menetapkan diri kita macam itu. Aku ni memang tak boleh. Aku dah memang macam ini. Walhal ketetapan bukan pada kita. Ketetapan itu pada Allah. Jadi minta Allah tetapkan untuk kita. Minta Allah jadikan dengan sifatnya. Tawasul dengan sifatnya. Ya Allah, aku ni banyak dosa. Engkau sedang melihat aku. Guna ayat ni. Allah melihat kita dengan sifat berdosa. Guna ayat ni. Allah melihat kita. Itu ihsan. Allah sedang melihat kita. Dan malam ni malam ini memang Allah sedang melihat. Yang mana malam, yang mana Allah melihat hamba-hambanya. Okay. Sekarang ni Allah melihat kita dengan sifat kita lah. Allah melihat. Yattali'ullahu ila khalqih. Allah melihat makhluk-makhluknya. Okay. Jadi Allah sedang melihat kita yang berdosa ni. Okay. Ya Allah, engkau sedang melihat aku dengan sifat berdosa. Okay. Lawan balik ni.
Ikut je, insya-Allah ikut je. Lawan balik, namun aku sedang melihat engkau dengan sifat pengampun. Melihat macam mana Ustaz? Dengan ilmu. Yang kita sebut ni ilmu. Bukan dengan mata kasar, tapi dengan ilmu. Kita ulang lagi sekali. Ini ambil penghayatan ni malam. Rugi mas sekarang. Kau tak faham rugi. Okay. Ini dan qabul hajat ni. Qabul hajat. Saya nak kongsikan jugalah. Supaya inspirasi untuk jemaah sekalian. Dan masih lagi berusaha. Kita mohon Allah Ta'ala tentukan terbaik. Kan saya cerita pasal pakcik saya. Yang sedang dalam zon CCU jemaah sekalian. Critical. Petang Jumaat. Allah takdirkan saya pergi. Dan ramailah kerabat-kerabat yang lain pergi. Dan waktu itu jemaah sekalian, saya minta Allah ilham bagaimana nak doa ni. Bagaimana nak doa ni. Bagaimana nak doa. Minta ilham kepada Allah Ta'ala. Kita dah faham dah dengan Al-Quran, ayat Quran, doa. Okey, semua okey. Dengan hadis Nabi. Taib. Tapi ada satu keadaan kita nak datang dari bagaimana faham kita. Taib. Maka ketika itu datang satu ilham mengatakan, Ya Rabb, tu. Engkau sedang melihat pakcikku sedang sakit. Engkau sedang melihat. Kau maha melihat. Maka aku melihat engkau dengan maha penyembuh. Gunakan perkataan tadi. Sebab kita bersaksi. Asyhadu. Aku bersaksi. Ya Allah, kau sedang melihat aku sedang susah. Namun aku melihat engkau yang maha kaya. Jadi apa yang berlaku setakat hari ini, ada khabaran baik. Dan yang lagi best jemaah sekalian. Ya Allah, izinkan aku melihat kekuasaanmu. Aku sedang melihat kekuasaanmu pada kesakitan ini. Aku sedang melihat kekuasaanmu pada kesakitan ini. Jemaah sekalian, jangan cakap, Ya Allah, aku melihat sakit saja. Jangan lihat sakit saja. Gunakan ayat, aku sedang melihat kekuasaanmu pada sakit ini. Namun aku nak melihat kekuasaanmu pada penyembuhan. Tolong ya Allah, zahirkan penyembuhanmu. Kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Skandari rahimahullah ta'ala alaih dalam kitab Hakikat Tauhid dan Tasawuf, Muhibbuddin Wali, karangan beliau. Jikalau Allah menggerakkan kita meminta begitu, jemaah sekalian, yakinlah bahawa permintaan itu telah pun ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Yakinlah. Sebab tu syarat berdoa, kena yakin Allah kabulkan. Sebab bergeraknya doa itu bukan kita cipta sendiri. Bukan tiba-tiba kita mereka dah. Kita ni mana ada alamal insana malam ya'lam. Kita tak tahu apa. Jadi apa sebenar petunjuk? Maka Allah gerakkan kita untuk meminta. Sebab tu penting ilmu. Bila ilmu datang memandu kita, maka kita meminta dengan ilmu, bukan dengan nafsu, bukan dengan sedih, bukan dengan gelisah. Kadang-kadang kita minta apa ni, tengah sakit, ya Allah sakit. Ya, tahu perasaan tu, tapi kawal je perasaan tu, bawa dengan kekuasaan. Maka terlantar jemaah sekalian. Kadang-kadang kita panik kan, tengok wire masuk sini, dengan tebuk sini, terlantar macam itu, kaki dah sejuk. Betul. Teorinya memang doktor cakap, okey, tak apa. Doktor buat kerja doktor. Kita tak nak sangkal syariat itu. Memang itu pun dalam qadar Allah, takdir Allah juga. Jangan kita sangkal. Namun ilmu Allah luas. Ilmu Allah luas. Maka luasnya ilmu Allah itu menyebabkan kita yakin dengan tanpa had. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Gitu jemaah sekalian. Jadi bermunajatlah kita pada malam ni dengan melihat kekuasaan Allah, melihat keampunan Allah, melihat bahawa Allah Ta'ala Maha mengkabulkan. Di saat Allah melihat kita dengan sifat manusia, iaitu lemah, Allah melihat kita dalam keadaan berdosa, Allah melihat kita dalam keadaan fakir, fuqara, Allah melihat kita dalam keadaan sedang sakit, Allah melihat kita. Sebab tu Allah kata, aku kabulkan. Apa maksud Allah kabulkan? Memang Allah tahu, engkau tengah ada sifat yang gitu, minta dengan sifat aku. Ustaz, sekali lagi cara doa. Baik, begini. Ya Allah,
engkau sedang melihat aku dalam keadaan sakit. Kalau kita sakitlah, ataupun kita guna kepada siapa yang kita nak. Ya Allah, kau sedang melihat pakcikku, macam saya guna tadi, yang sedang sakit. Namun aku melihat engkau dengan sifat penyembuh, dengan sifatmu yang maha menyembuh. Maka sembuhkanlah pakcikku. Begitulah dengan ayat seterusnya. Ya Allah, engkau melihat aku dengan penuh dosa. Memang diriku ini sifat berdosa. Namun aku melihat engkau yang maha esa dengan sifat yang maha pengampun. Ampunilah aku, Ya Allah. Ya Allah, kau melihat aku dalam keadaan aku miskin. Fuqara. Aku tak ada apa-apa. Aku memang perlukan, Ya Allah. Namun aku melihat engkau dengan sifat yang maha kaya, istighna. Maka dengan itu, jemaah sekalian, satu pengharapan yang tidak berbelah bagi yang sedang kita bagi pada Allah. Ana inda zanni abdi bi. Inilah malam kita, bukan malam ni saja, insyaAllah apatah malam ni malam yang ada fadilatnya. Tapi gunakanlah pada setiap kali kita bermunajat kepada Allah. InsyaAllah jemaah sekalian, itu saja. Mohon ampun maaf kalau ada kesilapan, terkasar kata, tukuran bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ni. InsyaAllah kita bertemu lagi pada siri yang akan datang. Jumpa besok di pengajian talaki, kajian sifat 20, sejarah dan kupasan pendekatan akidah, karangan karya Tuan Guru Dr. Nik Muhammad Syukri Nik Wan Hafizahullah Ta'ala alaih. Mudah-mudahan Allah rahmati beliau dan kita semua insyaAllah. Dan insyaAllah ada kuliah subuh. Mana yang berkelabangan tu boleh luangkanlah. Kita masih membincangkan pembahasan ini. Jam berapa? InsyaAllah jam 10. Di Teratak Warisan Raf. Dan kita akan juga buat bersiaran. InsyaAllah memang buat live. Ada je. Memang setiap hari Ahad ada je live. Ya. Jadi adakan diri itu insyaAllah. Macam mana ada kan? Minta Allah adakan. Jangan adakan sendiri. Memang takkan ada. Huyuk sampai ke sudah. Minta Allah adakan. Ya Allah, adakan ya Allah. Wallahu a'lam. Selamat beramal pada malam yang penuh barakah ini. Kita saling doa mendoakan, ya. Saling doa mendoakan. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita semua. Allah ampunkan kita semua. Jangan ada permusuhan antara kita. Saya mohon maaf kalau apa-apa perkataan membawa pada permusuhan. Wallahi, kita saudara seagama, kita saudara se-Islam, kita nak masuk syurga yang sama, maka tiada istilah kita untuk ada sifat permusuhan. Wallahi, mana tak ada. Jadi kita berlapang dada dengan apa saja perbuatan yang berlaku dalam hidup kita ini, kerana kita tak nak termasuk dalam golongan yang bermusuh. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak mas sekalian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambut, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Insana fi khusr. Ila dzina amanu wa salih. Wa tawassaw bil haqq. Wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam. Takbir. Allah.